mengulas titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang telah bersidang pada hari ini, yang meminta supaya setiap pemimpin-pemimpin politik termasuk rakyat berhenti daripada memainkan isu perkauman sempit demi kelanjutan agenda politik masing-masing. Ini satu pesanan yang sangat baik, tuan-tuan. Dan ada banyak, ada lima tadi saranan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Salah satu daripadanya ialah baginda Yang di-Pertuan Agong ketika bertitah, baginda mahu supaya rukun negara diterapkan dalam setiap program majlis. Jadi malam ni kita akan mulakan dengan membaca rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Siapa yang belajar di sekolah ni, saya rasa sampai bila pun tuan-tuan tiap-tiap minggu dengar 5 perkara dalam rukun negara kita ni, sudah pastilah walaupun dah lama kita tak membaca rukun negara ni, ianya tersemat rapi di dalam minda kita, insya-Allah. Sivaras calon MIC tu, untuk Padang Serai ni, dia kata dia akan teruskan juga jadi calon di Padang Serai, walaupun ada ura-ura yang mengatakan suruh BN tarik diri kat Padang Serai bagi laluan pada PH, sebab PH dah tarik diri di Tioman untuk performan itu. Komen saya simple saja, itu hak beliau, sama ada beliau mau menyambut. Kalau di Tioman kita lihat calon Pakatan Harapan telah memberi laluan kepada calon Barisan Nasional. Sepatutnya calon di Padang Serai itu, di Padang Serai itu, dia pun berbesar hati, berlapang dada untuk menyahut dan memberi laluan kepada sahabat kita PH di Padang Serai. Namun saya tak nak komen lah, itu hak beliau. Beliau telah mendapat watikah lebih awal lagi. Sepatutnya watikah tu digunakan semasa penamaan calon pada 5 hari bulan November yang lepas. Jadi apa yang berlaku selepas tu bagi saya ialah kita nak tarik watikah pun tak boleh, kan? Cuma saya secara peribadi tidak akan turun ke Padang Serai. Sebabnya ialah kerana walaupun beliau punya pilihan raya ni belum selesai, Sivaras telah mengeluarkan satu kenyataan sama macam Presiden MIC, iaitu menuntut supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Sebagai seorang calon pilihan raya yang bertanding pun, watikah dia tu pun Datuk Seri Zahid bagi, dan kau punya pilihan raya pun belum selesai lagi, dia boleh buat kenyataan yang cukup biadab. Dan saya dah mengambil keputusan, saya tidak akan turun ke Padang Serai untuk membantu. Saya rasa ramai orang UMNO begitu marah dengan kenyataan Sivaras ni. Selagi dia tidak memohon maaf kepada Datuk Seri Zahid, saya rasa dia akan bertanding sendiri-sendiri. Tak sepatutnya dia terlibat dalam mainan politik pihak-pihak tertentu yang telah memperdaya. Hari ini MCA mengatakan bahawa tokoh kanan di dalam Barisan Nasional yang telah memujuk mereka untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Besok lusa kita dengar pula tokoh MIC pula cakap mereka telah dipujuk oleh Syahbudin lah, senang cerita, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Maknanya dia membantu untuk tarik orang kita pergi menyokong musuh kita. Dan ini bukan kali pertama Syahbudin buat kerja ni. Masa pilihan raya 2018 bila kita kalah, dia bantu tarik MP kita pergi ke Bersatu.
dia bantu juga tarik ketua-ketua UMNO bahagian di Sabah. Ramai melompat secara beramai-ramai menyertai Bersatu. Ramai yang terduduk selepas kita menang di Cameron Highland. Last kali Syamuddin pun tak lompat pergi Bersatu. Jadi kita pun nasihat Syamuddin ni, kalau dah tak boleh nak setia sangat dengan UMNO ni, lebih baiklah dia angkat kaki, lebih baiklah dia menyertai Perikatan Nasional secara rasmi. Lebih baik, lebih terhormat. Dan sudah pasti kawan-kawan dia yang kat sebelah sana tu lebih menyayangi dia daripada kita. Kita ni memang menyirap darah dengan dia, buat apa dia nak berkawan dengan kita lagi? Betul tak? Alang-alang dia memang sayang sangat dengan Perikatan Nasional, sayang sangat dengan Muhyiddin, dengar sangat cakap Muhyiddin, apa Muhyiddin suruh buat, dia buat. Pergilah. Jangan kacau kita orang lagi. Move on. Okey. Ni soalan daripada komen itu. Dia tanya minta Datuk ulas sikit berkenaan dengan tadilah soalan Raja tadi. Salah satunya berkenaan dengan pelantikan hakim tu. Okey, saya nampak tadi cadangan yang amat baik daripada Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong, di mana baginda mencadangkan supaya JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, biasanya dia consist of 4 orang hakim yang masih bertugas, masih bertugas, 4 orang hakim masih bertugas, dan 5 orang yang dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi cadangan daripada Kebawah-Duli Tuanku ialah supaya 5 orang ini terdiri bukan daripada cadangan Perdana Menteri, tetapi lebih kepada cadangan yang dibuat oleh wakil-wakil pertubuhan. Contohnya dia kata Bar Kaunsil lah, ataupun pertubuhan-pertubuhan apa-apalah, pertubuhan-pertubuhan NGO dan sebagainya. Bagi saya roh itu, roh idea tu sangat baik, sangat baik, boleh diterima pakai, kerana ianya boleh menyebabkan badan kehakiman itu lebih telus, kurang campur tangan orang politik. Jadi tidak ada lagi hakim-hakim yang dilantik seperti mana zaman Mahathir dan zaman Muhyiddin, terdiri daripada mereka yang mempunyai political inclination kepada sesuatu pihak. So kita support saranan Kebawah-Duli Tuanku. Idea dia baik, beri kepada yang bebas. Cuma kena pastikanlah pertubuhan-pertubuhan itu betul-betul bebas. Macam mana nak cari pertubuhan-pertubuhan yang bebas ni? Itu pandai-pandai lah. Mungkin baginda boleh menasihatkan Jack macam mana nak mengisi tempat-tempat tersebut dengan wakil-wakil daripada bebas. Okey? Okey tu. Ada lagi? Ya. Okey tu, ni soalan pada kawan bersama tu. Okey. Dia masih lagi keliru tu tentang tentang calon Bersatu Sabah yang bertanding pada PRU lepas tu, PRU 15. Parti itu menggunakan gabungan rakyat Sabah simbol GRS. GRS, okey. Kata Muhyiddin, walaupun menggunakan logo GRS, kemenangan calon itu akan dikira kemenangan Bersatu, kerana ini adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Sedangkan di pusat PN telah memilih jadi blok pembangkang. CM Sabah Gigi telah umumkan untuk Tuan Kerajaan Perpaduan calon itu menang di Batu Sapi tu. Okey, macam mana status calon itu? Untuk Mahmud Muhyiddin, mereka tak bertanding menggunakan lambang PN. Mereka bertanding menggunakan lambang GRS. Maka kursi itu milik GRS. Mana-mana pihak dalam GRS nak memberikan sokongan kepada mana-mana Perdana Menteri, ianya perlu dibuat secara en bloc. Walaupun salah seorang daripada calon GRS itu adalah ahli Perikatan Nasional, dia tak boleh pandai-pandai memberikan SD ke apa ke kepada Muhyiddin Yassin. Tak boleh. Kalau dia mengambil keputusan,
keluar daripada GRS dan kembali menyertai Perikatan Nasional, maka kursi dia tu kosong. Kursi dia tu secara automatik dikosongkan mengikut Akta Lompat Parti. Okey? Okey. Tok, komen sikit tu PM cakap PH dengan BN ni gabung seperti macam orang berzina tu sekejap. Mana tak ada ikatan ke macam mana tu? Dia memang tidak ada orang lain yang boleh faham tentang berzina ni selain daripada Tan Sri Muhyiddin. Kan? Dia memang faham tentang apa itu perkataan berzina, kerana mungkin dia tahulah apa yang dia buat dengan Nikaji. Jadi kita tak payah nak komen lah. Biarlah orang yang berzina ni yang buat kerja komen tentang siapa yang berzina, siapa berzina kan. Kita tak payah komen kan. Sebab nanti kan dia cakap kan, engkau nak beta cakap aku ni, engkau pernah berzina ke? Susah pula kita jawab kan. Lebih baik kita iakan je lah, sebab dia ada pengalaman. Okay, alright. Ada lagi? Okay, Dok. Ni komen pada kawan kita tu, saudara Hisham Jalil tu. Hisham Jalil lah. Dia pandangan tu. Dia kata, tidakkah dengan mengecilkan kabinet itu boleh menyebabkan bebanan yang berat terhadap setiap kementerian yang bertanggungjawabkan, dan ini boleh menyebabkan pentadbiran menjadi tidak efisien sangat tu. Maknanya saiz kabinet tu perlu dibesarkan sikit. Apa tentunya setuju? Saya setuju lah. Saya setuju. Tetapi kita kena faham ini aspirasi Perdana Menteri, dan juga saya rasa ini juga aspirasi ke bawah dulu tuanku, supaya duit negara dapat dijimatkan, jangan terlalu ramai sangat menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri kan. So saya rasa saya dah ulas benda ni kan. Saya sendiri pun merasakan bahawa kabinet ni tidak boleh terlalu kecil kan. Kalau dia kecil pun nanti banyak orang yang patut kita boleh letak untuk menyantuni semua orang pun tak boleh nak letak. Itu pun akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Itu juga akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan sebagainya kerana kita akan terpaksa meninggalkan orang-orang yang penting. Presiden-presiden parti juga ada kemungkinan besar tidak dapat jadi menteri, dan ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan akan menyebabkan kerajaan mungkin boleh tidak stabil. So ada asas lah boleh cakap tu. Betul. Kabarnya besok PM akan umum kabinet tu. Jadi apa pandangan dan harapan tu? Pandangan dan harapan saya. Pandangan dan harapan saya. Pandangan saya harap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan diberikan jawatan Menteri Kanan. Itu harapan saya lah. Harapan saya secara peribadi itu biasa simpan lah. Okey, kita doa je lah kan. Betul, ni ada soalan tu berkenaan juga dengan tadi itu jawab. Dia kata sekiranya Tok Mat dilantik jadi TPM dan Tok Zahid tak dilantik sebagai TPM, adakah benda ni akan UMNO tu akan bergolak sekali lagi tu? Pasti. Saya rasa saya dah ulas benda ni so kita harap tak berlaku lah. Tak berlaku lah. Saya yakin pun tak berlaku. Datuk Seri Anwar tahu apa yang betul buat. Okey? Okey. Ada lagi? Okey, Dok. Ini dia kata Abdul Rahman daripada Kuala Ketil Kedah tu. Dia ni mewakili petani-petani tu. Dia kata dia bimbang sekiranya adakah kemungkinan subsidi yang diorang ada untuk petani ni akan ditarik balik dengan kerajaan ni. Okey, ini kita kena faham sekarang ni kerajaan ialah kerajaan campuran. Jadi sebelum kerajaan ni mengambil keputusan untuk tarik balik atau untuk melaksanakan, sudah pastilah mereka akan buat perbincangan secara bersama. Kalau keputusan untuk tarik balik sesuatu subsidi dan sebagainya, ianya keputusan bersama. Kalau ianya keputusan nak berikan bantuan atau tambah subsidi, ianya juga akan menjadi keputusan bersama. Jadi jangan bimbanglah. Kita ada suara di dalam kabinet daripada UMNO, daripada Barisan Nasional yang akan menyuarakan keluh kesah rakyat. Kita akan jadi juru bicara rakyat, InsyaAllah. Okey? Ada lagi? Okey.
partner sparring gitu tu. Partner sparring. RPK. Partner sparring. Dia tak boleh tau cakap dia RPK sebab dia jarang berfikir. dia cakap, saya rasa dia RTPK. Raja tidak berfikir. Malu lah pakai nama raja. Dia kata dalam tu dia punya tu dia tu Lokman Adam membuat damage control atau menegakkan benang yang basah dalam usaha nak yakinkan orang Melayu dan penyokong UMNO yang menjadi tali baut kepada Anwar Ibrahim adalah tindakan yang mulia tu, dia kata. Ya. So tak kisahlah dia nak cakap apa kan. Bagi saya kita bukan buat damage control. Kita menyesuaikan diri mengikut keadaan. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia memilih Barisan Nasional sebagai kerajaan. Tetapi apa yang Raja Petra buat? Raja Petra, dia membuat rakyat Malaysia confused. Dia membantu untuk Tan Sri Muhyiddin menyebarkan fitnah yang mengatakan bahawa kalau undi Barisan Nasional, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Masalahnya disebabkan dia cakap daripada Manchester, dia cakap tak perlu ada lesen, mulut dia tak ada insurans, dan dia kebal daripada sebarang tindakan undang-undang sebab berada di luar negara, maka ramai orang terpedaya dengan apa yang dia cakap. Dia adalah antara orang yang menyumbang menyebabkan hari ini orang Melayu berbelah bagi. Ada yang undi BN, ada yang undi PN, ada yang undi PH, ada yang undi GTA, ada yang undi bebas. Dan dia menyumbang kepada keadaan hari ini. Kalau kita punya usaha untuk pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian, berjaya, tidak dihalang oleh puak-puak pengkhianat bangsa ni, maka hari ini BN memerintah secara bersendirian dan mengikut acuan kita sendiri. Pakcik tadi pun tak perlu bimbang dia punya masalah kena potong subsidi baja ke apa. Dia tak perlu bimbang. Dia tahu Barisan Nasional boleh jaga rakyat. Tapi hari ini bila tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan, ke bawah dulu tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi Muhyiddin, bos kepada Raja Petra ni, angkuh menolak terus cadangan ke bawah dulu tuanku. Sehinggalah bila kita dah bersetuju, bila Perikatan Nasional tak nak kerjasama dengan Pakatan Harapan, ke bawah dulu tuanku titahkan supaya UMNO membantu kerajaan perpaduan menyertai kerajaan perpaduan ini. Bila kita dah sertai, baru dia sibuk, dia kata dia setuju untuk buat kerajaan perpaduan. Tapi letak lagi syarat dengan mereka yang sehaluan dengan kami. Yang sehaluan dengan dia PAS je. BN tak pernah sehaluan dengan dia. Jadi dia nak bentuk kerajaan perpaduan apa? Apa maksud kerajaan perpaduan? Kerajaan perpaduan ni kerajaan yang menyatukan pihak-pihak yang bertelagah, pihak-pihak yang memusuhi satu sama lain selama hari ini di dalam satu pasukan. Kalau dia kata, oh kami akan bentuk kerajaan, kami bersetuju bentuk kerajaan campuran selepas dah ada kerajaan, selepas Anwar Ibrahim dah dapat sokongan daripada BN dan GPS dan GRS dan KDM dan bebas, baru dia nak bersetuju. Kau punya masalah lah. Siapa suruh kau lambat buat keputusan? Siapa suruh kau awal-awal lagi gelojoh menolak keputusan ke bawah dulu tuanku, cadangan ke bawah dulu tuanku, kan? So benda ni yang kita kena bagi rakyat faham. Kita bukan buat damage control. We are making our choice. When the public decided not to allow anybody to win the election and form the government alone, then we got to accept that they want us to join hands together to form a new government, a coalition government. Apa kudarat kita untuk menghalangnya? Tak boleh. Jadi antara dua pilihan, orang yang pernah menganiaya kita, pedajal kita, pernah khianat kita,
dengan orang yang kita tak tahu ni, dia boleh buat baik dengan kita ke tak boleh? Sudah pastilah kita bagi peluang pada orang yang kita belum tahu lagi ni, Anwar Ibrahim ni macam mana. Betul tak? Daripada orang yang betul-betul kita tahu dia ni dah lah zalim, perompak, lepas tu perasuah. Bukan makan rasuah je, bukan menyeleweng duit negara je, dia rasuah, dia rosakkan masa depan anak-anak kita, dia rosakkan pemikiran anak-anak muda kita dengan membayar undi-undi. Takkan kita nak kerjasama macam Ibrahim, Tuan Ibrahim Toman cakap, orang baik tak boleh kerjasama dengan orang yang tak baik. Betul lah tu. Takkan kita UMNO ni yang rasuah semua dah dikutip pergi ke Bersatu, yang mana ada kes-kes berat apa semua sekali, Datuk Zahid dah tengok dia ni tak ada kesetiaan, kita dah gugurkan daripada calon pilihan raya, kita dah hampir nak bersih, itu pun ada lagi terlepas 10 orang. Takkan kita nak kerjasama dengan Muhyiddin? Mestilah kita pilih, bagi peluang pada orang baru yang belum pernah ada track record menzalimi kita. Ni Raja Petra cakap apa? Dia kata Anwar Ibrahim ketika berada di dalam kerajaan 16 tahun. 16 tahun dia gagal segagal-gagalnya. Betul tak? Ini apa yang Raja Petra cakap. So, inilah buktinya tuan-tuan, bahawa Raja Petra ni satu manusia yang tak berguna satu sen pun. Sebab selepas dia tahu Anwar Ibrahim gagal segagal-gagalnya, dia menyokong Anwar Ibrahim selepas Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO. Nampak tak betapa hipokritnya Raja Petra ni? Betapa penipu dia ni. Kalau dia tak yakin dengan Anwar, why in the hell he supported Anwar after 2nd of September 1998? Kenapa dia support Anwar Ibrahim selepas 2 September 1998, selepas Anwar dipecat? Saya menyokong Anwar ketika itu kerana saya yakin Anwar bukan seorang peliwat pada ketika itu. Saya yakin sebab saya kerja di Ibu Pejabat UMNO. Saya tahu bahawa Tuan Dr. Mahathir daripada awal tahun masa tu 98, dia sudah nak berancang nak buang Anwar sebab Anwar nak lawan dia sebagai Presiden parti. Dan perkara kedua yang dia marah dengan Anwar kerana Anwar tak nak bail out syarikat perkapalan milik anak dia Mirzan Mahathir guna duit Petronas. Bila dia pecat Anwar, dia terus meluluskan duit Petronas digunakan untuk bail out syarikat perkapalan anak dia. Pertahanan Nasional MISC tak salah saya. Cerita 24 tahun yang lalu, lama. Tapi itu realiti. So apa benda Raja Petra cerita? Dia ialah pengarang Suara Keadilan lagi. Dia jentera utama Anwar Ibrahim lagi. Editor. Ketua editor, bukan editor. Ketua editor Suara Keadilan. Maknanya orang nama Raja Petra ni tak boleh pakai. Dia boleh ubah fakta semata-mata nak memburukkan seseorang. Tapi kantoi ya. Kantoi ya. Dia kata Anwar Ibrahim gagal. Kalau Anwar Ibrahim gagal ketika dia menjadi ni, yang kau pergi sokong dia buat apa? Betul tak? Berkait dengan jawapan Datuk tadi tu, PAS tadi tu, dia kata bagaimana kita nak sekat pengaruh PAS ke arah merosakkan akhlak orang muda yang baru nak mengenal politik. Bagi saya, Menteri Keselamatan Dalam Negeri selepas ni, dia kena pastikan orang-orang PAS yang membayar undi ni, termasuklah orang Perikatan Nasional yang membayar undi, membeli undi ni, harus dihadapkan ke muka pengadilan. Kita tak boleh biarkan benda ni berterusan. We got to put a stop on it because less than 6 months from now we are going to have state election in Selangor, in Negeri Sembilan, Terengganu, Kedah, Kelantan. Kita tak boleh biarkan benda ni berlaku.
Matilah kita kalau mereka ni terus menerus merosakkan rakyat Malaysia dengan politik duit. Tak boleh. Dan kena segerakan siasatan ke atas 600 bilion yang dibelanjakan sepanjang tempoh darurat. Kerana daripada situ kita akan dapat linkkan dari mana mereka ada duit yang begitu banyak untuk dibelanjakan di Melaka, di Johor dan di PRU yang ke-15. Dia parti baru je, baru 2 tahun ditubuhkan. Mana dia dapat duit banyak macam tu? Tabung jihad. Takkan pakai tabung Timilo. Dia orang dah tak ada orang nak bagi duit tabung Timilo ni. Okey. Ya. Mahathir tu Mahathir. Dah ada sama dengan hidup lagi ke Mahathir ni? Tak tahu tu. Dia kata untuk melantik Datuk Seri Zahid ni sebagai TPM ni hanya kerana untuk menyucikan diri je. Itu ialah apa yang sebenarnya dia buat. Kita masih ingat lagi, kita bukan bodoh ketika dia nak melantik Lim Guan Eng. Mula-mula dia cakap kita tidak boleh melantik Lim Guan Eng selagi Lim Guan Eng kes dia belum selesai di mahkamah. Ingat lagi tak? Itu ayat daripada Tun Dr. Mahathir. Last kali apa jadi? Kes belum selesai di mahkamah, Lim Guan Eng dilantik sebagai Menteri Kewangan. Dia boleh reka cerita pula kononnya ini dia berbakat lah ni. Dia Raja Petra apa semua sekali. Raja Petra kata kononnya bahawa pihak pendakwaan diarahkan pihak pendakwaan diarahkan supaya mengalahkan kes ni, supaya Datuk Zahid boleh lepas. Nampak busuk hatinya Raja Petra ni. Sama busuk hati dengan Mahathir. Kau dah kalah, hilang deposit pilihan raya tau. Patut rasa malu lah sebagai seorang bekas Perdana Menteri yang pernah jadi Perdana Menteri bukan sekali, 2 kali dia jadi Perdana Menteri. Rakyat tolak dia di Johor, tak ada satu orang pun yang dapat deposit balik. Semua kalah dan hilang deposit. Kali ni dia mengulangi kegagalan dia yang segagal-gagalnya. Bila mana termasuk dia dengan anak dia, dengan semua calon GTA hilang deposit. Bukan gagal tau, bukan kalah saja tau, hilang deposit. Mana dia nak letak muka dia sebagai seorang bekas Perdana Menteri 2 kali, bertanding pilihan raya, hilang deposit. Allahuakbar. Hari ni dia boleh cakap lagi. Saya nasihat Tun Dr. Mahathir ni, berhentilah daripada berkata-kata. Dia tak boleh bayang ke betapa azabnya siksa api neraka tu. Cukuplah, cukup. Sebelum mati ni pergi balik ketika semayang tu lagi baik. Jangan bazir masa buat kerja ni semua. Kita bukan cakap lah kalau sokong BN boleh masuk syurga macam mana yang PAS cakap kan. Kita tak ada cakap macam tu. Cuma kita nasihatkan dia dah senja-senja ni bukan senja lagi, dah masuk subuh beringatlah. Apa lagi dia nak sibuk hal politik negara ni? Dia dah tersingkir keluar teruk dah. Dia nak takut apa Datuk Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri? Dia takut Datuk Zahid jadi Menteri Dalam Negeri ni sebenarnya dia takut semua kekeh anak dia dengan dia semua dibuka Orang yang bersalah je yang takut. Kalau orang tu tak ada salah, dia tak perlu takut. Betul tak? Haji Hadi baru dipanggil beri keterangan. Bagi je keterangan. Dulu masa kau jadi kerajaan, aku ni dipanggil banyak kali, tak ada buat aku bising-bising. Betul tak? Habis kuat lepas keluar daripada balai tu, buatlah live. Kita cakap dengan Haji Hadi ni, lepas ni kena panggil keluar tu buat live. Jangan buat demo. Jangan buat demo. Betul tak? Buat live beritahu kes saya macam ni, saya masuk dalam tadi, saya disoal kan, betul ke Tuan Guru ada kata
apa ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ejen Israel. Jawab je lah. Dia kata dia tak cakap. Tak apalah. Kan? Dia lupa bahawa bila dia cakap tu ada recording. Walaupun dia kata apa alat perakam tu besi kan. Okey. Mengenai ni kabinet ini tu besok tu ada orang tanya tu, adakah PM memberi peluang pelantikan menteri oleh UMNO diputuskan oleh MKT UMNO itu sendiri tu, ataupun ada campur tangan seperti mana yang lepas? Dia tak pernah pun ada dalam sejarah ni MKT memutuskan siapa jadi menteri. Sebab yang nak dipilih tu pun di kalangan MKT pun ada. Betul, tak pernah dalam sejarah. Biasanya Perdana Menteri sendiri putuskan. Tetapi kita hari ini berada dalam kerajaan campuran. Kerajaan perpaduan ni kerajaan campuran yang terdiri daripada wakil daripada PH, wakil daripada PM, daripada BM, wakil daripada GRS, GPS, KDM, bebas, warisan. Jadi ketua-ketua parti ni akan berunding dengan Perdana Menteri. Macam wakil daripada UMNO, saya yakin 100% ditentukan oleh Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Tak ada campur tangan tu maksudnya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan campur tangan. Dia akan dengar sebiji-sebiji apa yang Datuk Zahid cakap. Sama juga warisan. Siapa yang akan duduk dalam kabinet mewakili warisan, itu atas budi bicara Datuk Seri Shafie Apdal. Sama juga dengan GPS. Kan? Okey? Sekiranya tu selepas pemilihan UMNO yang akan dibuat ni, sekiranya geng-geng broker dan pengkhianat ni dapat mengambil alih ke pucuk pimpinan ni, so, jadi adakah diorang akan tarik sokongan daripada kerajaan Anwar itu? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau kita tak pastikan bahawa kerajaan, maknanya pemimpin-pemimpin yang menyokong kerajaan perpaduan ni berada di dalam kerajaan, kita tak pastikan orang-orang yang betul-betul menyokong penyatuan ini di empower, maka mereka akan mudah ditumbangkan oleh rejim yang dah kumpul banyak duit ni. Kena ingat, diorang ni banyak duit. Diorang semua menteri-menteri di dalam kabinet Muhyiddin dan juga kabinet Datuk Seri Ismail Sabri. They got all the resources. Yang dia belanjakan untuk pilihan raya mungkin tak habis lagi. Dana-dana yang dia dapat daripada masa pilihan raya pun mungkin banyak lagi. So diorang akan gunakan duit ini untuk mendapat jawatan di dalam parti. So saya tak terkejut kalau selepas pilihan raya, kalau katalah Datuk Zahid tewas sebagai Presiden UMNO, orang yang mengganti dia mungkin akan heret UMNO ini untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Kerana kita pun tahu bahawa ada pihak yang ditawarkan jawatan Perdana Menteri asalkan dapat pergi dengan geng-geng Perikatan Nasional yang dah membuli kita, dah terbukti mengkhianati kita, dah terbukti nak bunuh kita, dah terbukti nak penjarakan pemimpin kita. Seorang pemimpin kita pun dah masuk penjara. Nak bersama dengan ni lagi? Jahanam kita. Okey, ada lagi? Satu lagi tu ni soalan pada Facebook lah. Dia kata dia mendakwa lah. Dia kata sekarang ni dah ada jentera-jentera yang digerakkan untuk menggulingkan presiden tu untuk pemilihan ni. Maksudnya dia orang dah jalan kerja lah. Macam mana? Dia kata jentera-jentera dah digerakkan sekarang ni untuk gulingkan presiden dalam pemilihan. Betul, memang dah digerakkan. Oh ada Dan salah satu salah satu modal mereka ialah mereka mengatakan bahawa Presiden UMNO ni telah mengkhianati perjuangan orang Melayu dan membawa UMNO bekerjasama dengan DAP.